Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 21 Januari 2020 bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama pagi ini. Jangkitan influenza, 2 kelas di Pulau Pinang diarah tutup. PLAS Malaysia Berhad terima keputusan kekal jadi milik Khazanah KWSP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu detik-detik cemas yang berlaku berdekatan jejantas Sungai Buloh jam 4.30 petang semalam. 2 pemandu lori cedera selepas kedua-dua kenderaan berat berlanggar sesama sendiri. Sebelum terbabas ke longkang di kilometer 457.5 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan. Difahamkan kedua-dua kenderaan berat terbabit hanya memandu perlahan dengan kelajuan 90 km sejam. Insiden berkenaan menyebabkan kesesakan lalu lintas dan penutupan jalan. Orang awam turut membantu mengeluarkan mangsa yang mengalami kecederaan. Semua mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. 2 kelas dari 2 buah sekolah di Pulau Pinang diarah tutup susulan beberapa murid dijangkiti influenza. Pengarah Jabatan Pendidikan Pulau Pinang, Abdul Rashid Abdul Samad berkata, ia melibatkan kelas tahun 2 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Kai Chi Sungai 2 Butterworth yang ditutup sehingga Ahad. Jelas Abdul Rashid, 4 murid di dalam kelas itu telah dijangkiti influenza. Manakala satu lagi kelas ialah kelas prasekolah, Sekolah Kebangsaan Pinang Tunggal Kepala Batas yang akan terus ditutup hingga Khamis. Difahamkan kelas itu telah ditutup sejak Jumaat lalu. Setakat ini, 226 murid membabitkan 110 sekolah rendah dan menengah di Pulau Pinang dijangkiti influenza berbanding 198 kes dari 96 sekolah Jumaat lalu. Berikutan wabak coronavirus daripada Wuhan, China, Kementerian Kesihatan KKM mula mengambil langkah berwaspada dengan meletakkan pasukan petugas khas di pintu-pintu masuk lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur KLIA. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sebagai langkah awal, pengimbas terma turut digunakan bagi menyaring pelancong. Dalam satu kenyataan media di laman sosial Facebook, Datuk Dr. Nur Hisham berkata, pasukan petugas khas juga bersiap sedia dengan pengawasan yang tinggi. Bagi KLIA, pusat kuarantin kesihatan juga dibuka di kawasan terminalnya. Ujarnya, unit kesihatan di KLIA ini memainkan peranan utama dalam memastikan pelbagai penyakit berjangkit mampu dielakkan, malah menyaring pelancong yang baru tiba dari lokasi berisiko tinggi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO baru-baru ini mengesahkan coronavirus baru mula tersebar ke Jepun dan Thailand. Wabak pneumonia yang dikaitkan dengan virus jenis baru turut dikesan menerusi makanan laut dan haiwan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebelum ini berkata, kementerian sedang dalam proses mengumpul data mengenai kes influenza yang sebelum ini tidak dapat dikesan berikutan kemunculan virus Wuhan. PLAS Malaysia Berhad PLAS menerima keputusan kerajaan mengekalkan syarikat itu di bawah pemegang saham sedia ada. Khazanah Nasional Berhad memiliki pegangan sebanyak 51%, manakala kumpulan wang simpanan pekerja KWSP 49%. PLAS juga menyokong penawaran pengurangan kadar tol sedia ada sebanyak 18% bagi pengguna kenderaan persendirian selain pelanjutan tempoh konsensi selama 20 tahun yang mana kadar tol itu terus kekal sehingga tamat tempoh konsensi. Pengerusinya Datuk Muhammad Nasir Abdul Latif berkata, berdasarkan cadangan tarikh pelaksanaan pengurangan kadar tol mulai 1 Februari ini, pihaknya sudah memutamatkan mekanisme pengurangan kadar tol itu. Khamis lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan konsensi lebuh raya kendalian PLAS tidak akan dijual tetapi kekal menjadi milik Khazanah dan KWSP. Dalam perkembangan lain, seorang pengarah Jabatan Kerajaan Peringkat Negeri bakal didakwa bersama anaknya di Mahkamah Session Butterworth, Pulau Pinang
Butterworth, Pulau Pinang hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam satu kenyataan memaklumkan pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Pulau Pinang, Muhammad Saidi Midin dan anaknya Muhammad Al-Azim Muhammad Saidi akan berdepan satu pertuduhan mengikut Akta SPRM 2009. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memperincikan mengenai pertuduhan yang bakal dihadapi dan maklumat selanjutnya akan dimaklumkan selepas pertuduhan dibacakan. Seorang guru muzik dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan menipu sebanyak RM22,500 tahun lalu. Desmond Liu Kok Sheng, 22 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terbabit dibacakan di hadapan Magistrate Wong Chai Sia. Bagi pertuduhan pertama, Desmond didakwa menipu Rohila Madris sebanyak RM500. Perbuatan didakwa dilakukan 16 Februari tahun lalu. Bagi pertuduhan kedua pula, Desmond didakwa menipu Tok Hong Peng sebanyak RM500 19 Mei 2017. Manakala bagi pertuduhan ketiga, tertuduh didakwa menipu Nur Hafizah Abu Hanifah sebanyak RM3,800. Magistrate membenarkan tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin RM27,500. 18 Februari sebutan semula kes. Kerugian akibat sindiket seperti Macau Scam, Love Scam, pinjaman tidak wujud dan penipuan menerusi sistem pesanan ringkas SMS melebihi RM56 juta. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof berkata, sindiket berkenaan antara penyumbang utama terhadap peningkatan jenayah komersial di negeri berkenaan sepanjang tahun lalu. Bagi jenayah komersial sejumlah 2,046 kes telah dilaporkan sepanjang 2019 dan ini menunjukkan peningkatan sebanyak 547 kes ataupun 36.6% dengan kerugian sebanyak 56.4 juta berbanding 1,499 kes yang dilaporkan pada tahun 2018. Menurutnya, peningkatan kes terbabit adalah 36.6%. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Negeri Sembilan di Seremban. Mengulas lanjut, katanya bagi mengekang peningkatan kes berkenaan, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK komited untuk mengoptimumkan penggunaan Sistem Commercial Intelligence Unit CCIU sebagai nadi utama pengumpulan maklumat bagi tujuan risikan, operasi dan siasatan. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB menjangkakan peningkatan 10% dalam pergerakan aliran penumpang di kedua-dua terminal lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menjelang sambutan perayaan Tahun Baru Cina ini. Terminal utama KLIA dan KLIA 2 masing-masing dijangka mengendalikan 1.3 juta dan 1.8 juta pergerakan penumpang. Dijangka bermula hari ini sehingga 2 Februari depan. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAHB, Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh berkata, syarikat itu akan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan untuk menyediakan keperluan berikutan peningkatan penumpang yang dijangkakan. Pemandu diingatkan untuk mematuhi had masa 2 minit ditetapkan untuk memastikan aliran trafik lancar di kawasan tersebut. MAHB juga mencadangkan agar tiba di lapangan terbang sekurang-kurangnya 3 jam sebelum waktu penerbangan berlepas dan menggunakan pengangkutan awam untuk ke lapangan terbang. Kementerian Pengangkutan menggalakkan pelaksanaan kaedah pembayaran tanpa tunai dalam sistem pengangkutan awam dan di kawasan hentian rehat dan rawat R&R di seluruh negara. Menterinya Anthony Loke Siu Fook berkata, ia bertujuan memodernkan sistem pengangkutan awam di samping memberi dorongan kepada masyarakat untuk lebih bersedia ke arah sistem ekonomi digital. Menurut beliau, dengan wujudnya sistem tersebut, ia mampu memodernkan pengangkutan awam di negara ini dan berharap agar rakyat bersedia dalam penggunaan tanpa tunai. Memodernkan sistem pengangkutan awam kita, termasuk bas-bas berhenti-henti. Sebab bas berhenti-henti, kalau kita tahu, dulu memang selama ini menggunakan shilling, menggunakan wang kertas. Dan itu kadang-kadang dia tidak begitu efisien kepada syarikat-syarikat bas. Orang pun kena tunggu dan sebagainya. Kalau kadang-kadang tak ada wang kecil, maka ia akan membantutkan pergerakan bas tersebut. Jadi dengan adanya sistem tanpa tunai ini, dia akan melecinkan perjalanan bas.
Dalam perkembangan sama, Lok memberi jaminan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sekiranya berlaku kes penyalahgunaan data, pengguna disaran melaporkan kepada pihak berkuasa. Beliau ditemui di Majlis Perasmian Dewan Orang Ramai Titi di Jelebu Negeri Sembilan semalam. Dewan yang telah dinaik taraf dengan kos RM700,000 ini dilengkapi kemudahan asas dan dibuka kepada orang ramai bagi kegunaan sebarang majlis keramaian. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan belum menerima sebarang permohonan daripada pihak berkuasa tempatan PBT bagi mendapatkan peruntukan membina kawasan khas merokok. Menterinya Zuraida Kamaluddin berkata terdapat PBT beranggapan tiada keperluan untuk memohon kerana mampu menampung kos pembinaan itu. KPKT menyediakan peruntukan RM1 kepada 155 PBT seluruh negara bagi membina kawasan khas merokok di tempat awam. Sebanyak RM5,000 akan diperuntukkan kepada PBT yang mengemukakan permohonan. Terdahulu, Zuraida merasmikan pelepasan kenderaan elektrik untuk kegunaan Majlis Perbandaran Pengerang Johor di Putrajaya. Menerusi kenderaan itu, ia mampu mengurangkan kadar pelepasan karbon dioksida selain menjimatkan pembelanjaan kos petrol serta mengurangkan pencemaran bunyi. Dan sementara itu mengulas mengenai kenyataan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa gabungan pemerintah boleh menjadi kerajaan sepenggal jika ia tidak melakukan beberapa perubahan. Zuraida berkata mana-mana kerajaan yang mempunyai konflik dalaman tidak akan bertahan lama. Prime Minister kami today said di Pakatan Harapan produce infighting among its own people only a one-term government. Not only Pakatan Harapan, any government of the world, if they keep on doing that, they will not last. Perdana Menteri berkata beliau sudah memaklumkan kepada gabungan pemerintah bahawa demokrasi memerlukan sokongan kuat daripada rakyat. Sebaliknya, mereka bergaduh sesama sendiri dan memecah belahkan rakyat. Bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir percaya Pakatan Harapan PH tidak akan menjadi kerajaan sepenggal seperti yang dicanangkan sesetengah pihak sebelum ini. Menurut beliau, kekalahan PH pada beberapa pilihan raya kecil sebelum ini tidak boleh dijadikan penanda aras kepada peralihan sokongan rakyat untuk pilihan raya yang besar. Nilai ekspor sarang burung walit Malaysia dijangka meningkat kepada RM1.5 bilion tahun ini berbanding RM1.1 bilion tahun 2019. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata peningkatan nilai ekspor berkenaan disebabkan keupayaan Malaysia mengeluarkan sarang burung walit berkualiti serta kedudukan Malaysia yang menerajui pasaran luar produk itu khususnya di China. Datuk Seri Salahuddin berkata 1.5 bilion merupakan nilai sasaran ekspor bagi sarang burung walit mentah bersih dan mentah belum bersih. Bagaimanapun, beliau menggalakkan syarikat-syarikat yang memproses sarang burung walit mentah bersih supaya lebih maju ke hadapan dengan menghasilkan lebih banyak produk seperti produk kesihatan dan kecantikan. Ini kerana ia mendapat permintaan tinggi di pasaran China. Selain China yang merupakan pasaran ekspor utama sarang burung walit, Malaysia turut memasarkannya ke Vietnam dan Taiwan. Setakat ini, kira-kira 2,000 premis sarang burung walit telah menerima pensijilan MyGap daripada 11,000 premis yang mendaftar. Laporan antarabangsa kita mulakan dengan 5 terbunuh dalam serangan kumpulan bersenjata ke atas sebuah pusat bantuan menempatkan pekerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di timur laut Nigeria. Mangsa yang maut adalah seorang askar dan 4 penyerang. Sumber tentera memaklumkan tiada pekerja PBB dicederakan dalam serangan terbabit. Penyerang dilaporkan menggunakan senjata berat termasuk alat pelancar roket. Hampir keseluruhan bahagian bangunan pusat ini terbakar. Turut jadi sasaran beberapa kenderaan PBB yang digunakan untuk menghantar bekalan dan bantuan kemanusiaan. Penyerang yang akhirnya berjaya dihalau meninggalkan sebuah kenderaan sarat dengan muatan bahan letupan. Sukan. Kedah akan memulakan kempen pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Asia hari ini. Bakal menerima kunjungan wakil Hong Kong, Taipo. Skuad utara tanah air ini pastinya mahukan kemenangan bagi mengiringi satu lagi wakil negara, Johor Darul Takzim JDT, kesayangan tertinggi peringkat Asia. Bagaimanapun, Kedah menjangkakan laluan mencabar menanti menentang Taipo malam ini memandangkan pasukan dari Hong Kong ini hadir dengan reputasi sebagai juara Liga. We're going to expect a very tough game. I think it's our first game, and
It's the same as Taipo in the ACL. So I think definitely two teams gonna play to win, and nothing is easy for us and for them also. And the only advantage is we are playing in our home game, but that doesn't mean it's going to be easy. We're going to work hard for it, and definitely I believe in my players and the team. They're going to give 100% for tomorrow game. Persediaan rapi sudah dilakukan Kedah terutamanya menerusi rombakan besar barisan pemain musim ini. Paling sensasi sudah pastinya penyertaan dua penyerang import berbisa Liga Malaysia musim lalu, Cece Kipre dan juga Pah Sherman. Cuma pihak lawan jelas turun dengan reputasi tinggi selaku juara Liga Hong Kong dan ia turut diperkuatkan dengan pengalaman pihak lawan beraksi dalam saingan Piala AFC musim lalu yang sedikit sebanyak memberikan kelebihan kepada mereka. We are hoping that on the end of the game we're going to be the team who is going to celebrate. So we are ready. We know a lot of information about FC Kedah. We do our homework. We know what is the good things of this team. With all due respect with them, and we know this is a big club in Malaysia, and as the same as the Taipo is a big club in Hong Kong. So we don't afraid of nothing. We know it's going to be a full stadium and a lot of fans, what give us more pleasure to play and to show ourselves and to show Hong Kong football in the best possible light. Pemenang bagi pertemuan antara Kedah dan Taipo ini akan mara ke peringkat akhir kelayakan dengan wakil Korea, Seoul FC menanti bagi perebutan tiket kesayangan utama Liga Juara-Juara Asia. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Azlianti Ibrahim. Assalamualaikum dan salam hormat.